Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita diberikan peluang untuk sambung sedikit sebanyak perkongsian pada pagi ini. Dah tengah hari dah pun sebenarnya, dah bukan pagi dah. Okey, atas permintaan, jadi insya-Allah saya sambung semulalah apa yang kita kongsikan sebenarnya tadi itu berkenaan dengan proses pertanyaan daripada seorang sahabat kita yang bertanyakan tentang bagaimana nak keluar daripada riba. Macam mana kita nak menyelamatkan diri daripada riba. Kemudian macam mana pula kita nak melaksanakan perintah Allah itu sehingga Allah menampakkan kepada kita engkau akan menjadi orang yang berperang dengan Allah. Jadi kita kena cari jalan. Jadi masa saya terima, bukan dia seorang saya, sebenarnya ramai daripada kalangan sahabat-sahabat yang mengalami situasi yang sama. Sekarang ni dekat dalam grup bicara Maqasid tu, ramai-ramai yang sedang berdiskusi tentang isu melibatkan riba. So apa Allah kata dalam riba? Allah jawab dalam riba ni daripada ayat surah 2 ayat 275 sebenarnya. So benda pertama sekali yang kita nak kena faham, pertama sekali untuk kita tahu bahawasanya kita nak kena tahu bahawa Allah dia mengampunkan dosa. Surah 4 ayat 17. Okey, surah 4 ayat 17. Allah kata apa? Allah mengampunkan dosa lantaran kejahilan. Itu kerana kejahilan kita. Ayat 18 barulah Allah ceritakan tentang consequences, tentang orang-orang yang Allah tidak ampunkan dosa mereka. So kita kena jadi orang yang memahami bagaimana Allah mengampunkan dosa lantaran kejahilan. So once kalau kita jadi orang yang jahil, orang yang tidak ada ilmu sebelum ini, sebab masalah kakak tadi tu kan, dia bagi tahu apa? Kerana dia baru tersedar yang dia selama ini hidup dalam sistem Dajjal, yang benda itu sudah pun jadi interconnected, sehingga dia baru tahu selama ini sistem yang dia duduki itu di bawah pengaruh dan penguasaan Dajjal. So macam mana kita nak buat? So pertama sekali, pegang Allah mengampunkan dosa kita lantaran kejahilan. Untuk apa? Nak up balik diri kita daripada rasa down tadi. Semua orang down. Hari ni semua orang tiba-tiba sedar yang kita dah duduk dalam sistem ribanya apa semua. Dan barulah kita baca ayat 275 tadi tu dengan ayat 2776. Okey, kalau macam tu kita buka Quran lah. Sedap sikit kita belajar hari ni. Kita tengok Quran. Kita tengok ayat 275 dan kemudian kita pergi ayat 2776. Okey, siapa yang dah ada Al-Quran masing-masing tu boleh buka. Okey, tengok situ. Allah kata apa? 275 Allah kata, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan kerana gila. Ini pakak ramai-ramai dah jadi gila, dah bengong dah. Jadi macam setan dah sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita dah mula jadi orang yang menyetan. Orang yang duduk dalam keadaan kita jadi orang yang tak faham macam mana jalan keluar ni. Masing-masing sudah mula pening. Masing-masing sudah mula tak tahu macam mana nak mengeluarkan diri daripada ni kebejatan yang kita sendiri terlibat terkaitan. So Allah kata dekat dalam ayat 275 itu, yang demikian itu kerana mereka berkata bahawa jual beli sama dengan riba. So masing-masing tak faham, masing-masing bersangka-sangka, masing-masing tidak tahu asas riba tu apa. Okey, so padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal yang Allah benarkan adalah sistem jual beli tadi. Okey, so riba ini kita terpalit hanya kerana ada beberapa istilah, hanya kerana ada beberapa perjanjian yang menyebabkan kita tak sedar. Dalam agreement kita itu ada terkaitnya riba. Yang kita anggap benda itu biasa, anggap benda itu kerana ramai orang buat. 6116, pegang pada surah 6116. Dekat 275 ni kena note banyak. 6116 lantaran kerana kita mengikuti kebanyakan manusia, sedangkan kita tak sedar kebanyakan manusia itu pun hidup dalam keadaan ikut-ikutan. Kerana kita dalam kebohongan. Kita tertipu dengan fitnah ini. Fitnah ni maksudnya satu ujian yang menyebabkan kita semua lalai dan leka, kita semua tak perasan, tak sedar yang kita dah terpalit dengan satu sistem yang menyebabkan kita terkeluar daripada basmalah. Itu satu. Kemudian Allah kata apa? Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya. Di sini kita kena start. Okey, dah dapat peringatan daripada Allah. 4.17, kita dah mula kena sedar. Okey, hari itu kita buat kerana anggap yang kita buat kerana kita jahil. Kerana kita tak tahu, kerana kita tak faham. Sekarang ni kita dah tahu dah. Kita dah nampak dah kebenaran. Kita dah rasa dah keperitan dia.
Dan kita kena buat apa? Kita kena mula jadi orang yang memperolehi. Barang siapa mendapat pengetahuan lalu dia berhenti, stop. First kali benda kena buat adalah stop dulu. Hentikan segala apa saja yang kita ada, beban-beban hutang yang kita dah ada itu, bayar, tunaikan, langsaikan, dan mula jangan buat hutang baru. Jangan mula start buat pinjaman baru. Jangan mula terlibat dengan sebarang aktiviti yang ada attachment dengan riba. Dah mula kena faham. Ini perintah. Perintah ni put a stop. Berhenti. Tahu? Taubat waktu ni dah taubat nasuha dah. Dah tak boleh dah. Oh, lepas ni rasa nak kena berhutang balik. Tak. Dah kena mula stop. Dah kena mula berhenti. Dah mula ingat. Maka apa yang telah diperoleh dahulu tu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. So kita serah balik diri kepada Allah. Dah hari tu kita dah terlibat, tak boleh buat apa dah. Yang kita dah beli hari tu, yang kita dah buat pinjaman apa semua, Allah bagi peluang untuk itu kita punya. Pegang, bayar, settlekan, selesaikan. Okey? Allah Maha Pengampun tak? Allah Maha Pengampun. Kena baca dari segi falsafah dan konteks. Jangan hanya kita lihat pada teks saja, kan? Jangan kita hanya lihat pada satu benda. Bila kita dah kata kita melancarkan perang daripada Allah, bila kita lancarkan perang daripada Allah, kita kena baca ayat-ayat seterusnya. Sebab Allah kata, barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Once, ulang balik buat. Buat balik lagi sekali. Ulang pula riba yang kita dah tahu haram. Waktu itu kita declare war dengan Allah. Itu yang disebut dalam ayat 78. Kita baca 79, 77, 78 tu. Itu dah mula kita masuk kategori orang-orang yang melancarkan perang dengan Allah. Dan kita baca 76. Bila kita tengok dalam 76, Allah kata apa dalam ayat 76? Tengok ayat 76. Allah kata, memusnahkan Allah riba dan menyuburkan sedekah. Dan kita dah kena mula. Untuk musnahkan riba ini adalah kita kena buat dengan sedekah. Wallah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap kafir. Asim ni daripada kalangan pendosa. Okey? Kita dah kena cari jalan. Macam mana kita nak kena start makan akar kayu. That's why Nabi cakap, akhir zaman ni, kalau kata engkau duduk dekat dalam tempat ini nak menyelamatkan engkau daripada fitnah ini, adalah engkau kena kembali sebalik kepada akar kayu. Sampai walaupun kita terpaksa makan akar kayu, Nabi cakap. Itu tanda kita kena keluar, walaupun terpaksa duduk, hidup, susah balik, dengan basic balik, dengan benda yang kalau dah gaji 2,000, kena sedar gaji kita 2,000. Kita jangan tambah lagi pinjaman yang menyebabkan kita jadi orang yang rosak. Di sini saya nak menyampaikan satu peristiwa. Waktu kami pergi ke Al-Aqsa dulu, dalam tahun 2018, kita ada jumpa dengan Al-Mahmud. Mahmud ni, dia ni adalah salah seorang daripada provider kita dekat sana lah. So kita sempat sembang sekejap dengan dia. Kemudian dia nampak kan, dia kata Al-Aqsa sekarang ni jadi, bukan Al-Aqsa saja dah, seluruh Palestin itu sekarang ni boleh dikatakan tempat-tempat yang dikuasai oleh Israel, dan juga walaupun dikuasai oleh umat Islam di situ, tetapi mereka ditekan dan ditindas dengan sistem yang dibuat oleh Israel. So mereka buat apa? Tekanan itu menyebabkan mereka tidak mampu untuk memiliki kesenangan hidup berdasarkan taraf hidup mereka. So untuk capai taraf hidup yang lebih baik, mereka terpaksa bekerja 2 kerja dalam satu masa. Kalau paginya cikgu, dia kerja mengajar di sekolah kerajaan, siang dia mengajar, malam dia tak paksa buat kerja yang kedua. Dia mengajar tuition, dia buatlah kerja-kerja lain, part time apa semua. Sebab apa? Sebab gaji dekat sekolah kerajaan itu tak mencukupi untuk membiayai kehidupan dia. Kenapa dia tak dapat biayai kehidupan? Kerana dia ada hutang-hutang yang dia perlu langsaikan. Okay, so di sini nak nampakkan satu benda, falsafah. Apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa di Palestin dan kita letakkan di tanah air kita pula. Sebenarnya kita pun sama. Saya baca komen daripada Kak Rahayu, nak langsaikan pun tak mampu, kena tambah duit lagi. Itu benda yang sebenarnya berlaku. Bila kita nak kena tambah duit, kita kena kerja double. Kita kena kerja keras. That's why ada yang pergi buat MLM lah, ada yang buat itu, buat ini, mengejar sesuatu. Kerana apa? Waktu itu, riba yang kita sangka kita hanya buat pinjaman, sebenarnya Allah tak bagi azab dalam bentuk riba itu sahaja. Allah bagi azab dalam bentuk yang lain. Allah bagi bentuk apa?
keluarga kita porak-peranda. Suami terpaksa bekerja keras, isteri terpaksa tinggalkan rumah, terpaksa kerja dengan ni. Isteri hilang peranan dan fungsi sebagai ibu yang sepatutnya duduk di rumah sebagai isteri yang kena mendidik anak-anak dia. Kita pun ajar anak-anak kita dengan pinjaman. Kita suruh anak kita buat apa? Kita suruh anak kita pergi ke sekolah, belajar tinggi-tinggi, kemudian kerja tinggi-tinggi. Tapi hakikatnya, bila kita kerja tinggi-tinggi, kita pun buat pinjaman pun tinggi juga. Gaji 2-3 ribu tapi dah mula pakai kereta yang besar-besar. Saya sendiri pun terkena. Waktu tu gaji berapa ya? Dah beli Honda waktu tu. Saya pun sama je macam orang lama juga, orang biasa je. Kita terjerat dengan sistem riba waktu tu. Kan? Jadi, kita tertipu dengan istilah-istilah yang kita rasa kita selamat. Tapi hakikatnya, kita sibuk. Anak kita terabai. Keluarga kita terabai. Sebenarnya azab Allah itu melalui itu. Masalah akhlak yang berada dekat dalam masyarakat kita ni bukan cerita kecil anak. Ini satu Malaysia, satu tanah air kita yang terlibat dalam masalah kebejatan akhlak. Semuanya punca daripada apa? Ibu bapa yang membiarkan anak sehingga mereka terbiar kerana ibu bapa terpaksa bekerja keras untuk memastikan taraf hidup keluarga masing-masing ini dapat mereka langsaikan. Nak langsaikan hutang, nak langsaikan pinjaman, nak kena berniaga, nak kena ini semua. Sebab kita dah terjerat dalam sistem tu. Dan sistem ni bukan bermula di zaman kita, daripada nenek moyang kita. So kita nak keluar daripada sistem ni hanya dengan kita stop mengejar satu bentuk kehendak diri kita sehinggalah kita betul-betul fokus kepada keperluan diri semata-mata. Keperluan yang paling basic, kita ada baju untuk pakai, kita ada makanan untuk kita makan, kita ada rumah untuk kita berteduh, basic. Tapi bila seluruh kehidupan kita ini, yang basic itu pun sudah dipenuhi dengan kehendak, sehingga kita terpaksa cari tempat untuk kita kena selamatkan keluarga kita. Kalau nak selamat, kena pindah kampung. Kalau kampunglah tempat yang mampu menjauhkan kita daripada sistem riba, kena pindah. Kena beranilah berhijrah. Sebab tu Allah suruh kita berani bunuh diri dan keluar daripada kampung. Kalau dah bandar ni kita duduk sesak dengan nak kena bayar hutang itu, hutang ni tak boleh. Maknanya bukan tempat kita di bandar. Tempat kita di mana-mana tempat yang kita boleh hidup dengan basic. Kena cari jalan untuk keluar. Kena tahu macam mana nak menyelamatkan diri berdasarkan perintah tadi. So ayatnya adalah kena sedekah. Kena membenarkan diri kita untuk keluar daripada perintah Dajjal sehingga kita membenarkan perintah-perintah Allah. Perintah Dajjal banyak. Perintah Dajjal ni sangat banyak. Yang kita tak sedar, kita sedang melaksanakan perintah mereka dengan rela hati. Kita mempertahankan perintah Dajjal daripada perintah Allah. Itu basic yang kita kena faham. Sampai ada orang kata, oh saya dah tak boleh keluar. Nak buat macam mana? Dah sistem riba, ini saja pilihan yang kita ada. Betul. Babi haram dimakan tetapi halal kalau kita terlibat dengan darurat. So, waktu darurat, dulu kita darurat. Kita terdesak sampai kita terpaksa meminjam. Waktu itu boleh. Tetapi, apabila kita dah rasa kita dah betul, boleh keluarkan diri kita daripada kegelapan ni, dan kita kena put a stop. Takkan selama-lamanya kita nak makan babi. Tak. Once kita dah dapat reda, dah aman, dah selesa, dah boleh hidup balik, dan kita boleh mula menyelamatkan diri kita daripada fitnah tadi tu. Kena cari jalan. Itu satu. Kemudian, baca ayat yang 277. Sesungguhnya orang yang beriman wa amilu salihat wa aqimus salah wa atuz zakat. Di sini cerita tentang penyucian. Dirikan solat maksudnya mencegah keji dan mungkar. Dah kena ada stand. Amal soleh, engkau kena berusaha untuk bekerja sehingga engkau mampu untuk berubah. First Allah kata, sesungguhnya orang yang beriman. Engkau dapat ayat ini, engkau dah beriman, engkau put a stop. Put a stop, tandanya dah kena kerja. Kerjanya berhenti dan islah, tak ambil lagi. Lepas tak ambil lagi, aqimus salah, dirikanlah solat. Buat apa? Cegah keji dan mungkar. Jangan sentuh langsung dah riba. Jangan lagi buat. Ajak lagi orang yang supaya keluar daripada sistem ni. Kita kapul ramai-ramai untuk kita menyelamatkan diri kita daripada riba tadi tu. Terpaksa buat macam tu. Why? Sebab kita dah kena berjemaah. Tak boleh seorang-seorang lagi dah. Kami di RPWP ni, kerana kami mampu duduk begini kerana kita berjemaah.
wakafkan harta dan diri, kemudian kita dah tak bergantung lagi kepada sistem riba, kita tak bergantung pada pinjaman, semuanya kita buat dengan usaha sendiri. Dalam masa yang sama kita dapat menyelamatkan anak yatim, ibu tunggal, OKU, warga emas, kita ada asnaf, mu'alaf yang masing-masing memerlukan guidance untuk menyelamatkan diri daripada masalah ni. Kerana semuanya datang dengan latar belakang yang sama. Apa dia? Masalah akhlak. Akhlak bermaksud Al-Quran sudah jauh daripada agama sehingga menyebabkan kita hidup dengan cara hidup yang salah. So nak betulkan akhlak balik, kena betulkan balik Al-Quran dia itu, supaya Al-Quran yang kita faham adalah berdasarkan kehendak Allah. Di situ kita kena jadi orang yang betul-betul faham, betul-betul jelas, betul-betul nak berpindah daripada jadi orang yang sama seperti mana sebelum ni. Kena cari jalan keluar. Okay, so baca, betul-betul baca surah 276 tu dan 277 dengan kefahaman. Kerana apa Allah kata? Wa amilus solihat wa aqimus solah wa atuz zakah. So, bila kita kena keluarkan zakat. Zakat tadi tu, jangan ingat kita hanya keluarkan dalam bentuk duit. Zakat itu penyucian diri. Menyucikan harta dan diri. So, apa saja harta kita yang menyebabkan riba tadi tu, kena sucikan balik. Kena clearkan balik apa faedah kita dapat daripada riba tadi tu. Kita kena mulakan sedekah. Sebab apa? Pegang surah 9 ayat 102. Kerana ada di antara mereka itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. So 103 Allah minta mereka khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu samiun alim. Kerana kita nak kena bagi kepada Allah hak Allah. Riba tadi itu adalah sebahagian daripada hak orang lain yang kita dah ambil, lalu kita nak kembalikan balik kepada Allah. Kita nak sucikan balik, kita serah balik kepada Allah. Itu sedekah tadi. Ayat 276 tadi. Sedekah tadi tu nak direlatekan dengan 9103. Kerana apa? Kerana 9102 kita dah mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Jadi nak sucikan yang batil tadi, kita kena berikan kepada Allah. Itulah zakat kita. Itulah sedekah kita. Itulah penyucian kita. Nak memusnahkan riba, kena suburkan sedekah. Note dekat 276 tu dengan surah 9 ayat 102 dan 103. Barulah kita baca 104. Ayat itu Allah kata, mudah-mudahan Allah menerima keampunan daripada kita. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dia kena baca flow itu macam tu. Ambil daripada 4:17, baca 275, tengok 6116, baca 276, baca 277, pergi kepada 9102, 9103, 9104. Baru kita nampak flow pembacaan itu, macam mana Allah nak mengeluarkan kita daripada masalah riba ni. Sedekah tadi tu. Zakat yang kita nak kena keluarkan itu untuk apa? Untuk kita menyuci dan membersihkan mereka. Siapa nak ambil? Mesti ada satu badan yang kena mengambil harta itu untuk dikembalikan balik kepada daulah. Sedekah tadi tak naik ke langit. Sedekah tadi tak disucikan terus ke atas. Tetapi mesti ada masih lagi di bumi untuk kita sama-sama membantu orang lain menyelamatkan manusia lain dengan kaedah yang sama. Ini kita punya jalan keluar. Dan Allah kata, lahum bagi mereka ajruhum. Ini bukan cerita pahala angan-angan. Ini cerita tentang ganjaran yang kita dapat keluar daripada masalah riba tadi. First, amal soleh. Put a stop, islahkan, dirikan solat, mencegah diri daripada terlibat balik benda yang sama, keji dan mungkar, perkara yang keji itu, riba itu, dan kita kena zakat, bersuci. This is a practical ayat. Bukan ayat sekadar baca di mulut. Tak, ini nak amal bukan di mulut. Amal dengan pelaksanaan. Amal dengan jelas. Mana yang betul, mana yang salah. Kita dah nampak hak dan batil. Buat. Bukan lagi duduk rasa down, rasa menangis, tak boleh keluar macam mana nak buat. Tak, put a stop. First Allah kata berhenti. Jangan ulangi. Ambil itu sebagai tips daripada Allah. Yang dah jalan, nak buat macam mana? Itu lantaran kejahilan kita, kesilapan kita, kelemahan kita. Sekarang ni, jangan selamanya berada dalam sistem yang sama. Put a stop dulu. Mana yang kita boleh selesaikan. Terpaksa jual. Terpaksa why? Because kita nak menyelesaikan kita punya masalah. Tapi Allah kata apa? Sedekah itu pun mampu untuk menyucikan. Once kalau kita dah terlibat sama, dah teruk sangat, mohonlah kepada Allah, moga-moga dengan sedekah kita, dengan zakat kita, itulah yang mampu untuk menyucikan dosa-dosa kita yang lalu. Kerana apa? Kerana kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil.
Kalau 40 tahun hidup dengan riba, hidup dengan benda yang telah pun menyebabkan kita lalai dan leka, hingga semuanya telah kembali balik kepada keluarga kita dalam bentuk fitnahnya. Macam mana? Anak tak dengar cakap, suami tak nak dengar cakap Allah, tak nak dengar cakap Allah tau. Suami tak nak dengar cakap Allah, isteri tak nak dengar cakap Allah, anak-anak tak nak dengar cakap Allah. Itu semua adalah kesan dan akibat riba. Rogol, zina, sumbang mahram, LGBT, apa sahaja yang berhimpun dekat dalam zaman kita ini, semuanya adalah efek daripada riba. Kesan daripada kita berperang dengan Allah. So azabnya Allah patah balikkan kepada kita semua. Tengok ayat yang 278. Wahai orang yang beriman, takutilah. So kena jadi orang yang orang kata apa? Jadilah orang yang committed, orang yang nak memelihara hukum hakam Allah tadi. Allah kata no means no. Allah suruh berhenti, berhenti. Allah kata stop, stop. Allah kata buat islah, kena buat islah. Jalan benda tu. Committed. Wazaru, dan tinggalkan. Apa yang tersisa, baki-baki yang ada ni, kena tinggalkan. Dah, buat, settlekan mana yang ada, put a stop, jangan buat lagi daripada riba jika kamu orang-orang yang beriman. Okey, faham tu? Kemudian 279, fa'in, maka jika tidak kamu kerjakan. So kalau kita tak buat benda ni, buat apa? Berhenti, jangan ulangi, islah, kan? Amal, start kerja, islahkan, cegah keji dan mungkar, lalu kita menyucikan diri, and then Allah kata apa? Sungguhnya kamu telah pun biharbin minallahi wa rasulih. Barulah kita declare war dengan Allah. Kalau dulu buat, kita tak jumpa ayat ini, dan itulah kita put stop. Sekarang kita sudah tahu, kita dah berilmu, dan kita kena betulkan. Kita dah nampak jalan, kita tak tahu jalan keluar. So kita kena sedikit demi sedikit kita rintis jalan keluar. Bukan kata terus kedepuk, tak, perlahan-lahan. Tartil itu kita perlu buat. Wa'in, dan jika kamu bertaubat, maka bagimu ru'usu amwalikum, pokok kepada hartamu, tidak la tazlimu nawala tuzlamun. Jadi di situ Allah nampakkan, kalau kita bertaubat, apa yang kita dah selamatkan diri kita daripada fitnah itu, pokok dari itu tak menjadi satu kezaliman daripada kita. Jadi yang kita bayarnya apa? Bunga tadi tu adalah benda yang kita nak kena selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan bunga tadi tu? Kita sedekahkan balik kepada Allah. Itulah wakaf kita, itulah zakat kita, itulah penyucian kita kembali semula kepada Allah. Bab ni pelan-pelan kita kena buat. Strategi untuk kita bertalaki adalah untuk kita mencari ilmu. Pelan-pelan, jangan rush. Sebab apa? Kita kena cari jalan keluar. Dapat jalan keluar, berdikit-dikit kita selamatkan diri. Yang penting, stop dulu apa sahaja aktiviti yang terkait dengan riba. Jangan riba saja. Semua benda lah kalau boleh melibatkan apa yang Allah marah, Allah benci apa semua. Jangan tengok riba saja. Tahu? Jadi kita kena urus diri kita dengan kefahaman, dengan ilmu. Okey? InsyaAllah. Buat dengan ilmu, tu dulu. Buat dengan ilmu. Bila kita buat dengan ilmu, kita akan berjalan dengan yakin. Berjalan dengan tenang. Berjalan dengan pasti. Untuk apa? Untuk kita dapat redha Allah. Kerana kita dah mula redha dengan ketentuan Allah. Redha dulu yang kita dah 40 tahun tersesat. Kita 40 tahun bingung. 40 tahun kita tak nampak jalan. Hari ni baru Allah nak bagi jalan. Baru Allah tunjukkan jalan keluar. Baru Allah bagi peluang untuk kita faham. Baru kita nampak macam mana Allah nak memberikan kita kefahaman. Supaya kita jadi orang yang tahu untuk kita laksanakan perintah-perintah Allah tadi tu. Semua tu perintah-perintah tu. Daripada 275 sampailah 279 dengan ayat-ayat sokongan semua tu. Tu semua perintah untuk kita menyelamatkan diri kita daripada azab riba tadi. Azab riba kita tak nampak. Jangan ingat kita berperang dengan Allah hanya sekadar kita ambil riba. Tak. Kita berperang dengan Allah dengan anak-anak kita yang tak dengar cakap. Dengan isteri yang tak dengar cakap. Dengan suami yang tak dengar cakap. Semua itu kita berperang dengan emosi, dengan nafsu. Kita struggle. Kita terpaksa bekerja gila-gila punya hanya untuk menyelamatkan diri kita daripada beban hutang yang kita buat yang di dalamnya ada riba. Tanpa kita sedar, kita telah mengangkat Dajjal naik dan Dajjal patah balik benda itu kepada kita. Dengan apa? Dengan sistem-sistem kapitalisnya, sukarielismanya. Segala benda sistem yang mereka masukkan, mereka invest untuk merosakkan akidah kita, akhlak kita, generasi kita.
Kita menyokong mereka untuk mereka merosakkan kita. Itu yang sedang berlaku. Okay? So, pelan-pelan buat. InsyaAllah kita akan dapat benda tu dengan izin Allah. Biiznillah. Apa yang dah berlaku adalah Masya Allah. Atas kehendak Allah. Sekarang ini kita nak buat insya Allah. Masya Allah apa yang dah berlaku. Ada dalam surah Al-Kahfi. Cerita Masya Allah dan cerita tentang insya Allah. So kita kena tahu apa yang dah berlaku ini, insya Allah kita kena perlahan-lahan untuk kita ikuti apa yang Allah izinkan. Masya Allah benda yang dah berlaku sehingga kita dah tak boleh lagi nak elak. Itu dah benda yang kita tersalah jalan, tersalah arah. Kita kena akui, istighfar, mohon ampun dan maaf, bertaubat, tak nak buat lagi. Itulah dipanggil taubatan nasuha. 9102, 03, 04 duduk dalam surah apa? Surah Taubat. Okey. Alhamdulillah selesai tanggungjawab saya. Mohon ampun dan maaf. Hari ini panjang cerita dia. Dah 12.41. Kita sudahi perkongsian kita pada pagi ini. Tak pagi dah tengah hari dah. Dengan harapan apa yang kita sampaikan dapat memberi manfaat kepada kita, jalan keluar kepada kita daripada kelemahan dan kesilapan kita yang lepas. Okey. So siapa ada apa-apa, kita boleh masuk dalam grup Bicara Maqasid. Kita sembang panjang dekat situ. So kita akan cuba dapatkan kesan dan pesan daripada ramai masing-masing. Untuk sahabat-sahabat yang dalam perjalanan, esok Moksu katanya nak datang ke Prihatin, hati-hati memandu daripada Jerantut. Sahabat-sahabat, kita ada ramai juga sahabat-sahabat lain. Moga-moga diberikan keselamatan, jaga diri. Perjalanan kita hari ini, hari Natal, ada sambutan. Ada 1 minggu yang kita panggil long weekend. Hati-hati apa saja musibah di atas jalan raya. Elakkan berada di tempat keramaian yang boleh menyebabkan kita jadi sebahagian daripada mangsa COVID dan mangsa fitnah yang boleh berlaku di mana-mana sahaja, baik di tempat rumah kita sendiri ataupun di kampung halaman kita. Kita boleh jadi orang yang membawa virus itu ataupun kita jadi orang yang terkena virus itu nanti. Dan pada minggu ni terima kasih juga saya ucapkan kepada mereka yang menyahut seruan untuk projek Pelangi pada minggu lepas. Ada yang memberi sedekahnya masing-masing. Terima kasih kepada semua yang menyumbang. Dan pada minggu ni pun kita tetap lagi berjalan sepanjang tahun untuk program projek Pelangi, kempen projek Pelangi Hearing Malaysia itu. Terima kasih kepada semua yang menyokong, sama ada secara melalui saya ataupun sama ada senyap-senyap di bank Indian Transfer. Terima kasih kepada anda semua. Itu adalah sebahagian daripada usaha kita untuk menyokong salah satu daripada usaha untuk kita membantu asnaf dan anak yatim, insya-Allah. Okey. Semoga kita akan mendapat jalan keluar daripada fitnah yang berlaku. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kemudahan dari sudut ilmu dan juga pelaksanaannya di masa depan, insya-Allah. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.